Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula hadis di dalam Bulughul Maram ini. Berikutnya adalah hadis tentang sifatu salatil marid, ataupun sifat solat orang yang sakit, iaitu hadis Imran bin Husain dengan sad, Imran bin Husain, bukan Imran bin Husain, Husain dengan sad. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu an, katanya, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'ida, jika engkau tak mampu, kau salat di dalam keadaan duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, jika kau tak mampu, tak berupaya, di atas lambungmu. Di atas lambung. Kita panggil apa ni? Kampung panggil apa? Tulang rusuk. Lambung lah, lambung kanan, lambung kiri. Imran bin Husain merupakan sahabat Nabi SAW. Hadis ni dia tanya Nabi SAW, dia kata, kanat bi bawasir, aku ada bawasir, aku ada buasir. Jadi dia tanya Nabi SAW tentang keadaan diri dia apabila dia nak salat. Imran bin Husain ni sahabat Nabi SAW yang masuk Islam dia agak lewat semasa perang Khaybar. Selepas daripada perang Khaybar, dia, Abu Hurairah, mereka lebih kurang pada era itu mereka menganut Islam. Kemudian bagus Islamnya Imran ini, saleh orangnya dan ahli ibadah, dan dihormati di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar bin Khattab menghantar Imran bin Husain ke Basrah untuk mengajar, menjadi qadi di Basrah. Bila kita sebut qadi ni, kita jangan dalam istilah dulu, bukan juru nikah. Qadi maksudnya menjadi hakim, menjadi orang yang memutuskan hukum di kalangan rakyat. Ke Basrah, dihantar ke Basrah, dan disebut bahawasanya tidak ada orang yang lebih afdal daripada Imran bin Husain yang datang ke Basrah. Tidak ada yang lebih afdal daripada Imran bin Husain. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hendaklah kita tahu bahawasanya mereka ini adalah generasi yang terbaik di dalam senarai umat Islam. Kerana Nabi SAW menyebut khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia ialah manusia pada kurun aku. Kurun ni maksud manusia pada generasi itu,
the generation. Bukan merujuk kepada 100 tahun atau 100 tahun, tapi merujuk pada generation itu. Para sahabat radhiyallahu anhum. Walaupun para sahabat ini secara individu mereka tidak maksum, tetapi secara umumnya mereka itu terpelihara daripada berdusta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu maka para ulama hadis mereka menyebut perkataan ini apabila sampai kepada bab sahabah, iaitu adalatus sahabah bi ta'dilillahi wa rasulihi. Keadilan para sahabat itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tak maksum, tetapi secara umumnya mereka adil. Mereka itu sebab tu apabila sahabat yang meriwayatkan hadis, kita tak cek sahabat tu dia ni benar ataupun pendusta, boleh percaya atau tak boleh percaya. Kita hanya semak rawi yang selepas daripada sahabat, kita tidak selemak sahabat. Kerana sahabat di sisi ahlu sunnati wal jamaah, was sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah, sahabat itu kesemuanya adalah adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Cumanya kebelakangan ini orang tahu bahawasanya apabila berhujah dengan sahabat ialah hujah yang terbaik. Dan riwayat-riwayat tentang sahabat ini ada riwayatnya. Ada di dalam kitab-kitab hadis dan ada di dalam kitab-kitab syiar, kitab-kitab sirah. Ada di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ada di dalam Usdul Ghabah, ada dalam kitab-kitab tentang para sahabat dengan sanad-sanadnya. Boleh dinilai kekuatan riwayat-riwayat mereka. Untuk mengelakkan sahabat itu menjadi paksi, maka kebelakangan ni ada golongan kita tengok mereka dah tak cakap tentang sahabat. Mereka sebut tentang wali-wali mereka. Habib itu, Habib ini, wali itu, wali ini, wali minum kopi, wali minum teh. Cerita-cerita keajaiban wali-wali mereka yang dijadikan tajuk dalam ceramah mereka. Keajaiban guru-guru tarekat mereka. Kerana apa? Kalau orang nak bantah pun, wali-wali itu tak ada cerita dia dalam sumber Islam. Tak ada dalam buku-buku sirah. Tidak ada dalam buku-buku riwayat. Siapa cerita? Dia punya cerita. Wali ini terbang sana, wali ini terbang sini, wali ini boleh duduk dua tempat sini, wali ini boleh berlaku keajaiban itu, keajaiban ini. Yang kita tengok jauh lebih hebat mereka ni. Kadang-kadang lebih lagi pada mukjizat para Nabi. Ini menjadi bahan dalam ceramah-ceramah mereka. Kalau kita nak bertikai, siapa yang tahu? Dia yang tahu cerita tu. Dia dengan tok guru dia. Tapi kalau dia cerita sahabat Nabi, kita boleh rujuk pada riwayat. Kemudian, kalau kita fikir logik, kalau kita ingin meneladani, mencontohi, meniru, kita tiru Nabi dan kita tiru para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ada sahabat tu buat silap, ada sahabat lain akan betulkan. Pada generasi itu, they were the best generation forever. Mereka generasi yang terbaik. Khairun nas, sebaik-baik manusia selepas Nabi ialah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita ni tak menarik. Bila mereka main ceramah, ini ada wali, satu wali tuan-tuan. Wali itu, wali ini ajaib. Ini tabiat. Dan satu lagi saya nak sebut, ialah di dalam dunia yang penuh fitnah, antara percubaan besar Barat buat, Barat means that dalam dunia kufar, intelijen mereka berfikir masalah orang Islam inilah masalah kelompok yang terlalu menegaskan soal tauhid. Tauhid tak boleh syirik, hanya minta pada Allah, jangan minta pada selain Allah. Apabila orang Islam ada pemikiran hanya Allah yang boleh kita minta, orang Islam akan tak dapat terima mana-mana ajaran agama lain yang minta selain daripada Allah. Walaupun mengakui Allah, Kristian percaya Tuhan yang sebenar satu, tetapi dia minta melalui Jesus. Oh Jesus, help me.
Jesus. Dia minta melalui Jesus. Jadi orang Islam kata syirik. Untuk itu maka kajian mereka mendapati tak boleh cara. Kita kena lawan puak-puak ni. Puak-puak yang kata ada syirik-syirik ni pelampau. Jadi caranya kita kena hidupkan satu kelompok yang kita kena jadikan ramai kelompok yang kata kalau siapa doa pada Allah saja, mereka ni korang sopan. Kita naklah doa melalui wali-wali. Kita kalau nak minta, kena panggil wali tu, kena panggil wali ni. Kena pergi ke kubur. Pergi ke Mekah. Di depan Kaabah, doa tak apa. Kena patah balik kampung dia, pergi Indonesia ke, pergi mana-mana, pergi ke kubur wali minta. Baru jadi. Sampai pergi ke Mekah pun, tak doa di Kaabah, tak apa. Pergi tanya, kok ada kubur mana-mana yang boleh mereka pergi minta. Apa tujuannya? Tujuannya simple, nanti saya akan beritahu. Mereka akan jadikan ini agenda mereka. Siapa yang tak terima doa minta kat wali di kubur, siapa yang kata kena minta kat Allah saja, ini puak-puak pelampau, ini sesat, ini terkeluar daripada ahli sunnah dalam versi mereka. Jadi mereka nak supaya semua orang, wahai wali sekian, wahai wali sekian, wahai wali sekian, kalau kita kesusahan, jangan panggil Allah, panggil Habib sekian, tolong aku bertawasul, kau datang. Bila semua orang Islam, ramai orang Islam terima yang ni, barulah orang Islam tak begitu janggal apabila dengar orang panggil, oh Jesus help me, wahai Jesus tolong aku. Kerana Jesus tu Nabi, ni wali saja. Maka itulah yang dibuat sekarang untuk menyatukan agama-agama. Sebab itu di negara-negara yang dimasuki oleh Amerika dan kosa-kosa barat, bahkan yang tak dimasuki pun diberi pembiayaan untuk dielokkan balik kubur-kubur yang menjadi tempat orang-orang Islam untuk pergi minta hajat mereka. Dan diberikan justifikasi. Oh, dia tak apa, selagi mana dia kata Tuhan yang sebenar, Tuhan yang satu, dia percaya yang sebenar Tuhan yang satu, dia boleh minta pada siapa pun. Yang penting ialah dia kata Allah yang menunaikan, yang dia minta tu tolong menjadi perantara. Dia berlaku dengan izin Allah. Akhirnya tak ada lagi pembeda yang banyak. Kalau handphone ni, saya kata handphone ini yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Syirik tak? Tak boleh kata syirik selagi saya kata dia menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Haji ni dapat menunaikan segala hajat. Orang yang nak beranak minta kat dia, dia boleh bagi. Orang yang nak rezeki minta kat dia bagi. Syirik tak? Tak. Selagi mana dia kata dengan izin Allah. Akhirnya siapa? Akhirnya tak ditakzim lagi Nabi, tidak ditakzim lagi Allah. Semua bila masuk dalam ajaran ni, yang dia nampak besar tok syekh dia. Tak ada apa-apa, kira nak cium tangan, nak minum ayak kaki syekh tu, dan macam itulah. Itulah mereka akhirnya membesarkan individu melupai zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Telah jadi satu penyakit dalam diri mereka dan pengikut mereka. Sehingga keseluruhan puja dan puji mereka kepada guru-guru mereka, bukan lagi kepada zat Tuhan yang maha agung. Kita bukan kata tak hormat guru, kita kata guru dihormati, tapi bukan disucikan. Hanya Nabi SAW yang maksum. Tu pun apabila orang mari kepada Nabi kata bima sya'allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki, Nabi kata aj'altani lillahi nidda, adakah kau menjadikan aku sekutu Allah? Qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki. Nah, ini saya nak jelaskan, kena berhati-hati dalam perkara-perkara yang seperti ini. Ini ada agenda besar. Hatta di Timur Tengah sekarang nak disatukan agama. Masjid, gereja, semua kuil dibuat setempat. Tak mau lagi beza-beza, tak mau lagi kata ini salah, ini salah. Saya pun hadir banyak conference international pun tak mau lagi timbul. Semua agama ni panggil Tuhan yang sama.
Semuanya akhirnya masuk syurga. Dia tafsir cara dia, kita tafsir cara kita. Tapi kalau kita duk pegang geng-geng yang duk kata jangan syirik ni, geng ni tak boleh. Geng ni pelampau. Geng ni keluar pada ahli sunnah. Hak betul ahli sunnahnya, hak pergi panggil di kubur tu. Supaya kalau boleh panggil, wahai wali tolong saya, bolehlah juga panggil, oh Jesus help me. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis Imran bin Husain ini, Nabi SAW kata padanya, salli qa'iman, salatlah kamu di dalam keadaan berdiri. Nabi SAW dia ambil berat. Imran bin Husain ni buasir, tapi Nabi bagi tahu penyelesaian dia. Saya sayang ni, Nabi ni sayangkan umat. Sayang ni ialah sesuatu yang membawa manfaat pada kita. Kita sayang kat anak kita, kita bagi nasihat yang memberi manfaat padanya dunianya dan akhiratnya. Bukan bagi manfaat pada dunia dia dan merosakkan akhirat dia. Tadi ada pihak penjara mari kunjungi saya. Dia banyaklah sembang cerita peristiwa-peristiwa dalam penjara ni. Saya tertarik salah satu cerita tu. Dia kata pengalaman, dia kata ada satu ibu, anak dia duduk dalam penjara. Dia bawa makanan bagi kat anak dia, buat kek ataupun buat macam dodol bagi kat anak dia. Bila dia bagi pada anak dia, mak ni sayang anak, dia duk ingat pihak penjara tak cek. Bila makanan panjang macam tu, dodol atau kek panjang macam tu, penjara potong di tengah tu, mak dia supply dadah kat anak dia. Mak tu dia kata umur dekat 70 tahun dah, tapi anak ni punya duk pujuk, mak dia tolong supply dadah kau anak dia nak guna dalam. Bila potong, tengok dadah ada, tahan mak dia lah. Tapi oleh kerana yang bawa mak dia tepi tu adik berat anak mak dia yang lain, terkejut tengok ada mak dia boboh. Anak mak dia yang lain, anak abang dia ataupun adik yang kena tu, takkanlah nak biar mak 70 tahun ni kena. Dia lah pergi mengaku kata tak, bukan mak saya lah yang boboh. Dia terkejut, dia tengok apa mak buat macam ni. Tak apa, dia kata saya, itu berat tu, dan dia yang masuk dalam. Kerana mak sayang pada satu anak ni, anak hak ni masuk dalam. Dan kita pun dulu saya pernah melawat satu penjara, kes yang macam tu juga. Bapa dadah, bubuh dadah di rumah. Orang main cek, tengok ada dadah, anak kesian takut bapa kena tangkap. Kalau bapa kena tangkap, siapa nak tengok mak dengan adik-adik? Abang dia hak sulung pergi mengaku, saya punya. Masuk dalam. Ini kadang-kadang manusia ni, macam kisah mak dia ni, sayang tak kena tempat. Sebab tu bila tak ada agama, rosak. Sahabat Nabi SAW sayang. Arab ni sayang. Arab ni fanatik, taksub tu bagi perkataan asabiyah, taksub kaum. Hatta slogan mereka tu, unsur akhaka zaliman atau mazluma, tolong saudaramu sama ada dia zalim ataupun dia dizalimi. Sehingga Nabi memberikan makna yang lain dalam hadis. Kalau dia yang dia zalim, macam mana nak tolong? Punah fanatik pun bila agama datang, mereka tak bersama dengan bapa ataupun anak mereka yang bangkit menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berperang bersama keluarga mereka. Di situ adanya makna wala, kesetiaan hanya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata pada Imran bin Husain, salli qa'iman, kamu solat dalam keadaan berdiri, kalau tak mampu kamu duduk, kalau tak mampu di atas lambung. Hadis ni memberikan beberapa perkara. Yang pertama, hadis ni menjelaskan kepada kita wajib seseorang dalam semayang fardu hendaklah salat di dalam keadaan berdiri. Sekalipun kalau dia berdiri tu menyebabkan dia tu dah bongkok belakang dah, dia berdiri, tapi lagi dia mampu berdiri, walaupun berdiri nak macam dengan rokok dah kena tua bongkok ke, dia berdiri. Kalau dia mampu berdiri. Lagi dia mampu berdiri, tak boleh nak berdiri. Kalau berdiri kena pegang tungkat, dia pegang tungkat, dia berdiri. Kalau berdiri kena sandak sikit di tiang, berdiri. Selagi dia mampu berdiri. Fa illam tastati', kalau dia tak mampu ni apa? Kalau berdiri sakit yang amat, atau dia mungkin jatuh, kemungkinan besar dia jatuh, ataupun nak ukur dia mungkin sakit terang mana ni. Sakit kalau dia berdiri ni tak khusyuk apa adalah, duk fikir sakit tu lah, baca pun tak ingat apa lah, duk kira sakit lutut. Kalau berdiri dia sakit, dan satu kesakitan yang sukar, ya ta'allam, dia sakit, yang mana sakitnya itu ila fawadil khusyuk, sehingga menghilangkan khusyuk. Tak ingat semayang dah, ingat sakitnya. Kalau macam tu dia pun, dia boleh, dia duduk. Maka dia duduk. Para ulama bincang antara dia duduk terus atas lantai dan dia duduk atas kursi, yang mana lebih? Secara umumnya di kalangan ulama menyatakan duduk atas kursi itu mungkin lebih baik daripada duduk terus. Kerana duduk di atas kursi sekurang-kurangnya ada juga makna macam nak berdiri, tak duduk terus, bagi memenuhi makna arahan awal supaya berdiri. Jadi dia duduk di atas kursi. Bila dia duduk di atas kursi, dia rokok, dia sujud dengan dia membuat isyarat pada anggotanya, iaitu kepalanya pada rokok dia tundukkan, pada sujud lebih rendah daripada rokok. Kalau dia tak duduk atas kursi, dia boleh duduk bersila, dia boleh tarab, dia boleh bersila, ataupun dia boleh iftirash, dia duduk seperti mana duduk antara dua sujud. Kalau dia tak boleh duduk melainkan kena bersandar, ke masa dia duduk dia boleh bersandar. Dia tak mampu, dia kena bersandar, dia bersandar. Kalau dia kena tahan, sengit badan kena tahan di sebelah kanan ni, takut dia nak terbalik belah kanan ke, dia boleh ada apa-apa di sebelah kanannya supaya dia tak tombang di sebelah kanannya ketika dia dalam keadaan begitu. Para fuqaha sebahagiannya menyukai bersila lebih daripada iftirash sebahagian, kerana ada riwayat, walaupun tak ni boleh walaupun ada perbincangan tentang riwayat itu, kan antaranya dia riwayat Aisyah, raaitu Rasulullah yusalli mutarabbi'an, dia melihat Nabi salat dalam keadaan bersila, kerana itu lebih selesa. Kalau tidak dia duduk iftirah tu tak lagi timbul kebas pula dah kan. Jadi dia duduk bersila tu lebih selesa. Dia boleh bersila jika dia tak ada kursi, dia main ke masjid nak semayang, kursi tak ada, tengok-tengok AJK pergi buang dah kursi dah. Bukan saja kursi parlimen, kursi masjid pun dia buang sekali. Tu jadi mai ke masjid tak ada kursi. Bila tak ada kursi, dia ni sini sakit, nak sembahyang macam mana? Dia duduk bersila. Jadi rokok dia dengan ditundukkan kepala dia, sujud dia lebih rendah. Tapi kalau dia mampu untuk sujud,
hendaklah dia sujud. Ada orang dia hanya tak mampu rokok, dia boleh sujud, hendaklah dia sujud. Ada orang dia tak mampu berdiri, dia duduk atas kursi, tapi kalau suruh turun sujud dia boleh, wajib dia turun sujud. Wajib dia turun sujud. Kemudian para ulama berbincang, dia ni kalau semayang seorang, setakat dia nak lepas Fatihah dia dan bacaan dia, dia boleh berdiri. Tapi kalau main berjemaah, dia tak mampu lah. Adakah afdal untuk dia semayang seorang dalam keadaan berdiri, ataupun semayang jemaah yang mana kalau diikuti jemaah hendak dia terpaksa duduk? Mana lebih baik? Dalam kitab-kitab yang ulama-ulama yang fuqaha yang dulu kebanyakan menyukai memilih untuk dia semayang sendiri dalam keadaan berdiri, kerana ini ada arahan salli qa'iman, berdiri itu adalah rukun untuk dia berdiri. Sedangkan semayang jamaah ada sama ada sebahagian mazhab yang mewajibkan ataupun dia adalah merupakan sunat yang sangat dituntut. Jadi dia semayang di rumah dalam keadaan berdiri. Sebahagian ulama-ulama seperti terutama yang Saudi dan seumpamanya, mereka memilih untuk semayang jemaah, pasal dia patut tekan isu semayang jemaah. Tapi secara logiknya, tuntutan berdiri itu kuat lebih daripada tuntutan semayang jemaah. Di mana kalau satu orang sengaja semayang duduk sedangkan dia boleh berdiri, tak sah salat dia. Adapun satu orang pergi semayang sendiri sedangkan dia boleh berjemaah, sah salat dia, kuranglah pahala dia. Okey, sekarang dia boleh duduk. Kalau dia tak boleh duduk pun tak boleh. Nabi kata fa in lam tastati' fa ala jam. Jika dia tak mampu, maka dia solat di atas lambungnya. Sama ada lambung kanan ataupun lambung kiri, lihat mana yang lebih dia mampu. Kalau dia duduk berdiri, nak kita dalam bahasa kampung ni, dia mengiring lah. Tuan-tuan tahu mengiring? Ya. Kalau dia ada sakit, lepas tu semayang duduk. Ini saya sedang cakap tentang bab ni. Kalau tak boleh berdiri, kita duduk. Tadi kita dah cakap dah, kalau tak boleh berdiri, dia duduk. Dia tak boleh lah terus duduk di atas lambung kanan dia atau kiri, dia masih boleh duduk. Sama ada dia duduk tu terpaksa bersandar atau tak, dia duduk. Cuma kalau dia duduk, dia tak perlu bersandar, dia tak payah bersandar lah. Tapi kalau dia perlu bersandar, takut dia jatuh, dia duduk. Kalau dia tak boleh duduk, dia hanya kena semayang sambil baring, maka dia semayang, dia baring di atas lambung kanan dia ataupun lambung kiri dia, apa yang lebih selesa untuk dia sebagai orang yang sakit. Jika kedua-duanya sama, maka afdal di atas lambung kanannya. Dia belah kiri pun okey, belah kanan pun okey. Bila dia tidur, dia duduk di atas lambung kanan, berarti wajahnya menghadap ke arah kiblat. Kalau maksudnya kiblat di situ, dia melentang. Wajah dia menghadap ke arah kiblat. Bukan dia menghulurkan kakinya ke arah kiblat dalam keadaan dia di lambung kanan ataupun kiri. Itu bab yang kedua, bab yang berikutnya. Nah, itu bab yang berikutnya. Ini kita cerita bab di atas lambung dulu. Jika dia tidak mampu, jadi okey, kalau dia duduk di atas lambungnya, macam mana dia nak solat? Dia gerakkan kepalanya ataupun tubuhnya ketika rokok dan sujud berdasarkan kemampuannya. Maka sujudnya lebih dia tunduk melebihi daripada rokoknya, dan seterusnya. Yang lain
Dalam solat ada dua perkara. Ada pergerakan, ada perkataan, iaitu bacaan. Apa yang dia tak mampu dalam pergerakan, dia tetap boleh pada bacaan jika dia mampu baca. Okey. Dia tak boleh, lambung kanan pun tak boleh, lambung kiri pun dia tak boleh. Yang dia boleh melentang. Mustalqiyah. Dia kena melentang. Jika dia melentang, kakinya menghadap ke arah kiblat. Dan kalau boleh, dia angkat sedikit kepalanya, supaya sedikit tinggi kepalanya, dia angkat kepalanya, supaya kepalanya menghadap ke arah kiblat. Kakinya menghadap ke arah kiblat, yakni dia kalau begini, kepalanya menghadap ke arah kiblat dalam keadaan kakinya melunjur. Yang tadi kepalanya menghadap ke arah kiblat dalam keadaan dia melintang. Jadi dia menghadap ke arah kiblat dan dia menggerakkan pergerakannya dengan kadar yang dia mampu untuk menunaikan, kerana ada hadis Jabir yang akan kita baca selepas daripada ini, di mana Nabi SAW menyatakan fa'aumi ima'an, yakni dia memberi syarat ketika pergerakan-pergerakan yang mana dia tidak mampu lakukan. Kalau semua dia tak mampu, apa pergerakan pun dia tak mampu, tunduk pun tak boleh, apa pun tak boleh. Ada di dalam kitab-kitab fiqh yang menyebut bahawasanya dia isyaratkan pergerakan itu dengan mata dia. Yakni mata dia ketika rokok tu separuh, pada sujud mungkin lebih rendah lagi. Namun di kalangan para ulama, seperti qaul salah satu riwayat Imam Ahmad, juga dalam riwayat qaul Abi Hanifah, juga Ibnu Taimiyah, dia menyatakan benda ni tak ada. Dalam hadis ni dah tak ada dah. Sampai mata punya syarat ni tak ada. Jadi kalau sampai peringkat dah tak boleh dah apa dah, ketika itu kata dia gugur, dia tak salat. Dia tak salat. Kenapa pergerakan pun dia tak mampu. Adapun qaul yang kata dia syarat dengan jari dia tinggi sikit, lepas tu rendah sikit, yang ni tak ada. Tidak dibahaskan oleh para ulama dalam perbahasan ini. Qaul yang ketiga, tadi berapa syarat mata? Satu kata tak sah langsung, tak payah langsung. Qaul yang ketiga dalam bab ni yang tak mampu langsung, dia katakan, mereka menyebut, dan saya rasa ini lebih logik, kalaupun dia tak mampu dengan pergerakan dia, kalau dia masih sedar, otak dia masih tahu, dia tahu, dia ingat, dia conscious, dia tahu. Kalau dia masih sedar, maka walaupun dia tak mampu pergerakan, tapi dalam solat ni ada lagi rukun bacaan. Jadi dia bergerak, pergerakan tak ada, tapi dia niat. Dia baca Fatihah, dia niat masa tu, masa dia qiyam baca Fatihah. Kemudian dia niat, dia rukuk. Ketika tu dia baca bacaan rukuk yang sunnah untuk dia baca. Kemudian dia i'tidal, sami Allah liman hamidah. Lepas tu dia kata Allahu Akbar. Dia ingat, dengan bacaan dia, dia tahu, walaupun tubuh dia dah tak bergerak. Ini adalah pendapat yang ketiga. Wallahu ta'ala alam, dan saya merasakan bahawasanya ini pendapat yang lebih praktikal untuk diamalkan. Tak payahlah kepada mata-mata semua ni. Dia niatlah, sekarang dia berdiri, dia baca Fatihah. Kalau akal dia masih, dia segar, dia ingat. Karena kalau dalam qaul Hanafi tadi, dan juga apa yang dipilih oleh Ibn Taimiyah tu, dia kata kalau sampai mata ni dah tak ada dah.
Nabi tak bagi tahulah mana-mana hadis, jadi tak ada. Lalu tak ada solat. Itu nampak macam gugur terus. Yang ketiga ni dia kata dia solat juga, tapi dia dengan apa yang dia ingat. Jadi dia ingat sekarang dia berdiri, dia baca Fatihah. Sekarang dia ingat dia rokok, dia baca bacaan rokok. Kalau dia dah berbalut, tak ada siapa, terbakar badan dia, nak ambil wuduk pun tak mampu, dia tak payah ambil. Time orang beritahu masuk waktu, dia niat. Dia dengar orang beritahu, nak cakap apa, cakap dia boleh, bergerak dia tak boleh, dia niat. Nak menghadap kiblat tak boleh, dia duduk dalam hospital dah macam tu dah arah dia, tak apa. Yang mana dia tak mampu, dia tak payah buat. Fattaqullaha mastata'tum, takutlah kamu pada Allah dengan kadar yang kamu mampu. Itulah kadar yang dia mampu. Kemudian ada beberapa hal yang tuan-tuan semua tahu, kita dah ingatkan sebelum ni, tapi saya nak sebut juga. Yang pertama, orang yang semayang atas kursi. Jika dia mampu ketika takbir untuk dia berdiri, wajib dia berdiri. Dan ini kita sebut banyak kali dah, sebahagian orang datang masuk dalam masjid, boleh berjalan elok. Main-main nak semayang, duduk dalam saf, terus duduk atas kursi. Sedangkan tadi dia mampu berdiri. Dia masuk main boleh berdiri. Sekurang-kurangnya dia hendaklah semasa takbir dia berdiri. Saat ikut dah tu imam lama sangat baca kok dia tak boleh nak tahan dah. Dia terpaksa duduk takut jatuh, dia boleh duduk. Jika dia tak mampu, maka dia takbir dalam keadaan dia duduklah, dia tak mampu. Dia tak mampu kalau dia dah memang tak boleh nak berdiri daripada awal. Kemudian dia buat isyarat seperti mana yang kita sebut tadi ketika rukuk dan sujud. Ketika rukuk, dua tangan dia letakkan di atas, dia tahu apa? Lututnya. Ketika dia rukuk, dia rukuk. Ketika sujud, lebih rendah. Sebagian para ulama sebut mungkin kerana hal ini tak ada di dalam nas, maka kata letak atas lutut juga lebih rendah. Sebagian mereka kata dia dah tak letak di lutut, dia boleh pegang di kursi dia tu. Macam mana dia sujud, dia pegang di tanah, maka masa dia rokok, masa dia sujud duduk atas kursi, dia boleh pegang di kaki kursi atau bahagian kursi, seolah-olah macam keadaan dia sujud. Adapun sujud tak pegang mana-mana, buat terapung angin macam tu, yang tu tak ada. Itu new production. Dan juga tak ada pi letakkan kotak ke apa supaya boleh sujud atas benda yang diangkat supaya dekat dengan dahi, juga tidak, menyalahi sunnah Nabi SAW. Adapun orang yang mampu berdiri dan hanya tak mampu rokok dan sujud saja tak mampu, macam saya sebut tadi, wajib berdiri. Adapun orang yang mampu berdiri dan rokok, hanya dia tak mampu masa sujud, maka dia wajiblah juga rokok. Kerana dia rokok dia boleh. Ni oleh kerana dia sujud tak boleh, dia duduk terus, sedangkan dia boleh berdiri, dia boleh rokok, yang dia tak boleh sujud. Maka solatnya tidak memenuhi apa yang Nabi bagi tahu. Nabi kata kalau tak mampu, sedangkan dia mampu untuk rokok. Ada orang dia tak mampu untuk rokok, tapi nak turun sujud dia boleh. Dia hendaklah tahu apa yang dia tak boleh, yang dia buat itu, yang dia duduk ataupun dia tukar cara itu bagi perkara yang dia tidak mampu, bukan bagi perkara yang dia mampu. Dan ini kita kena selalu ingatkan orang kawan. Kadang-kadang orang yang main semayang di masjid, kita tengok duduk berdiri lama bersembang dengan kita, boleh main-main masuk dalam saf, duduk atas kursi.
Ini adalah perkara yang tidak tepat dan tidak betul. Adapun sikitlah tambahan untuk hadis ini. Adapun bagi semayang sunat, memang seseorang boleh solat untuk duduk walaupun dia tak sakit. Kalau orang tu sakit, dia semayang sunat duduk, dia dapat pahala penuh. Kerana dia duduk kerana masalah kesakitan dia. Tapi kalau dia tak sakit, dia duduk, dia semayang sunat, dia dapat separuh pahala. Disebabkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man salla qa'iman fahuwa afdal. Siapa yang semayang berdiri, itu yang lebih afdal. Wa man salla qa'idan falahu nisfu ajri al-qa'im. Siapa yang semayang duduk, baginya separuh pahala orang semayang berdiri. Para ulama dalam mensyarahkan hadis ini menyatakan hadis ini berkaitan dengan semayang sunat. Jadi kalau tuan-tuan semayang di rumah ataupun di mana-mana, semayang lepas semayang fardu ni ke, semayang sunat rawatib, tak larat nak berdiri, boleh berdiri, tapi antara malas dengan tak larat kan. Tuan-tuan semayang duduk walaupun berdiri boleh, tetap dapat pahala separuh pahala orang semayang berdiri. Nabi SAW semayang, dalam semayang tahajud diriwayatkan Nabi semayang duduk, sedangkan Nabi mampu. Tapi jangan menjawab inni lastu ka ahadikum, aku tidak seperti kamu. Pasal ulama-ulama sebahagian, kebanyakan menyebut ini min khasaisur rasul, kelebihan khas untuk Rasul. Rasul ni dia hebat dalam hidup dia. So semayang dia pun lama. Jadi dia semayang separuh, dia semayang duduk, di sisi Allah tetap sama dengan semayang Rasul yang berdiri. Tapi bagi kita yang mampu berdiri, kalau semayang duduk, yang sunat, pahala separuh semayang orang yang berdiri. Melainkan kita sakit, ketika itu kita akan dapat pahala yang sepenuhnya. Wallahu alam. Azan dulu. Assalamualaikum.
Tuan-tuan, saya ada majlis lepas ni, pelancaran apa tahun melawat Perlis apa. Jadi saya kena jawab soalan yang ringkas saja sebab selepas solat saya terpaksa ke majlis yang berikutnya. Ringkas ni soalan ni, jika seorang etis dari keluarga muslim meninggal, bagaimana hendak uruskan jenazahnya? Pertama, jika dia satu orang yang muslim, kita sangka mungkin dia etis, kekal dia seatas status seorang muslim, kekal. Kerana itu kita sangka, mungkin kita tak pasti. Aku rasa dia ni macam tak percaya Tuhan lah, contohnya. Tapi kita tak confirm dan kita tak ada bukti untuk confirmkan hal itu. Kita kira dia sebagai status muslim, Allah akan tentukan di sisinya dia kafir ataupun tak. Tapi kalau kita confirm dia memang kafir, dia tak percaya pada Allah, dia sama ada dia atheist ataupun dia agnostic, iaitu dia satu orang yang not confirm Tuhan itu ada ataupun tidak, ataupun dia never believe atau don't believe in organized religion, dia tak percaya pada agama yang tersusun Islam, dia tak percaya. Kalau kita confirm dia tak disembahyangkan ataupun dia tak sembahyangkan dan tak dikuburkan di perkuburan orang Islam, tak diuruskan jenazahnya oleh seperti mana pengurusan jenazah orang Islam, hal itu hendaklah diserahkan kepada pihak otoriti, supaya tak pergi kita je pergi buat keputusan tu. Nak kena tanya apa bukti dia. Tapi kalau dia terang-terang bagi tahu dia tak percaya dan orang semua tahu dia tak percaya pada Allah dan Rasul, maka dia tak ditanam di perkuburan orang Islam. Ataupun kalau kita tahu, kita dah dengar dia sendiri habang, aku sebenarnya bukan percaya ke Islam, kita dengar, kita tak boleh hadiri, dan orang lain tak tahu, dia pasal urus macam biasa, kita tak boleh hadiri sembahyang dia. Okey, soalan yang ni, bolehkah kita soalan saya, bolehkah kita mufarakah dari jemaah ketika solat jika orang di sebelah mulutnya berbau busuk atau badan berbau kurang enak yang kuat? Kalau kurang, tak kuat lah. Kurang enak, bau busuk yang kuat lah, sehingga mengganggu solat kita. Jika boleh, bagaimana caranya? Jika tidak boleh, apa? Asalnya, apabila seorang tu solat berjamaah, dia tak boleh mufarakah dengan imam tanpa ada alasan. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, kata Nabi, dijadikan imam untuk kita ikuti, dalam hadis yang sahih. Tapi ada kes para sahabat pada zamannya, iaitu hadis Muaz, apabila dia telah lambat semayang dia panjang, menyebabkan ada makmum di belakang dia yang potong dia, yang tak ikut dia, dan dia telah menyatakan kepada makmum tu munafik. Makmum tu telah bawa kes ini kepada Nabi SAW. Ma nafaqtu, aku tidak pernah munafik wahai Rasulullah. Dia mengadu apa yang Muaz tuduh dia sebagai dia munafik, kerana Muaz imam. Jadi dia bagi tahu Rasulullah, baca terlalu panjang sedangkan aku ada urusan. Dia baca terlalu panjang. Nabi kata, afattan wa anta ya Muaz, adakah engkau wahai Muaz bagi jadi orang lari daripada salat? Jadi Nabi tak suruh dia ulang semayang. Jadi dengan itu Al-Imam Ibn Qudamah di dalam Al-Mughni menyebut bahawasanya
boleh satu orang itu mufaraqah dengan imam jika ada alasan yang kuat, mudarat ataupun masyaqqah yang dia tak mampu tanggung. Seperti dia semayang dengan tu imam, tiba-tiba tengok-tengok bas dia dah nak berjalan dah, dia dengar dah bas nak berjalan, dia boleh cepatkan solat dia dan dia potong imam kerana takut dia ketinggalan bas. Ataupun imam itu dia solat, kalau dia kalau biar dia duk nampak ada orang nak curi beg dia di depan umpamanya, jadi dia bagi salam dulu sebelum tu imam pi langkah pi luku kepala kawan depan tu yang umpamanya. Contohlah, maksudnya dia mendahului imam, dia bermufaraqah dengan imam. Tapi kalau dia bau orang sebelah busuk sampai nak semayang pun tak mampu dah, satgi dia boleh rebah dengan bau rokok Marlboro dan gudang garam kawan sebelah kita tu, ataupun makan durian, ataupun makan apa-apa yang busuk lah, ataupun yang Nabi, sebab tu Nabi tak bagi orang yang makan bawang untuk datang ke masjid. Man akala min hadhihi syajaratil khabithah fala yaqrabna masjidana fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan pokok yang busuk ni jangan menghampiri masjid kami, kata Nabi. Jadi bawang putih tak boleh, tambah bau busuk yang lain lagi tak boleh. Tapi kalau dia duduk sebelah tak mampu dah, dia kata aku ni pakai penin ni, satgi pakai muntah dah ni, so dia dahulukan, dia bagi salam, dia tinggalkan. Adakah boleh kalau dia dalam keadaan masyaqqah yang begitu dahsyat, keadaan yang begitu tak mampu dia tanggung, dia tak boleh dah, penin dah pinau mata dengan bau sebelah tu, kalau sampai ke tahap tu dia boleh lah. Tapi kalau setakat bau busuk-busuk boleh tahan lagi, dia teruskan dulu, lepas ni dia abang ni hang lain kali gosok gigi dulu baru hang main masjid. Hang buat kacau Kadang-kadang ada orang memang kita semayang tambah semayang subuh, selepas dia duduk sebelah dia, oi kacau kita kan. Nak main tuan-tuan beruih gigi lah dulu kan, bagilah main masjid, bagi bersih, bukan nak bagi baju baru, bagi bersih, nampak masuklah masjid segar, bersih. Hatta pakaian, jaga pakaian. Pakaian kena ada orang sebagian dia tulis macam-macam di baju dia, dia tak nampak lah, orang belakang tengok kan. Lepas tu dah semayang duk baca pula born to be free. So kita ganggu orang lain. Kita asal main masjid tak boleh ganggu orang solat, kita dapat pahala, kita ganggu orang kita dapat dosa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.